mengatakan bahawa tuba man ra'ani Nabi, ya. Berjumpa dengan aku dan beriman aku. Summa tuba, kemudian beruntung, bertambah untung lagi ialah aku tapi walam yarani, tapi tak pernah, iaitu kita lah, insya-Allah. Dan daripada satu hadis Rasul tentang siapakah ahlul Quran, an Anasin bin Malik radhiyallahu anhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas ya Rasulullah man hum, qala as-satu. Daripada Anas bin Malik, baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai ahli dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Baginda bersabda, mereka itu adalah ahli Al-Quran, iaitu ahli Allah. Hadis ini mendalam maknanya, tuan-tuan. Ini jadi ahli eksklusif lah. Menjadi ahlullah ini ahli eksklusif lah. Menjadi masuk dalam kelab yang Allah sediakan. Nak kata begitulah senang kan. Kalau kita manusia ni, kalau kelab yang hebat-hebat, yang kelab golf, macam-macam kelab lah, main hebat, yang agak eksklusif lah, ya. Tapi ini terlebih eksklusif lagi, yang ditubuhkan oleh Allah SWT, disebut sebagai kelab orang-orang Al-Quran, disebut Ahlul Quran, Ahlullah, iaitu golongan pilihannya, ya. Khassatuhu itu maknanya, alhamdulillah, orang yang mencintai Quran ini termasuk dalam Ahlul Quran, jadi members of Ahlul Quran, insya-Allah. Malam ni saya nak sambung latihan lisan huruf zai, tambah dah selesai zai. 3 huruf ni zai berada pada makhraj yang sama, iaitu hujung lidah membetuli bahagian atas 2 gigi kacip sebelah bawah. Tapi huruf zai terlebih ke dalam sedikit daripada huruf sad. Jadi huruf sin dan benar-benar di hujung, akan tetapi huruf zai di ke belakang sikit saja daripada huruf sad, gitu, ya. Jadi apakah sifat yang berlawanan bagi huruf zai ni? Ejaan Melayu zai, Z-A-I lah, zai, senang, ya. Nah, ada satu lagi huruf yang seakan-akan dengannya sebutan saja, namanya zal. Beza tu, tukar 2 huruf zai jadi zal, dia menyebabkan bacaan itu terbatal, rosak bacaan dia, ya. Contoh siratal ladzi, itu zal, Z-A-L, ejaan Melayu dia, bukan siratal lazina. Kalau siapa baca siratal lazina tu, bukan zai di situ, alladzina tu zal. Malam ni kita nak tengok huruf zai, Z-A-I. Sifat berlawanan baginya ialah jahar. Jahar lawannya hamas, tuan-tuan. Maksudnya tak ada angin. Ada angin. Nanti kita buat contoh nanti. Ramai yang baca zai ni ada angin pula. Tak ada angin, ya. Dan dia rokhawah. Rokhawah ni lajak suara, terlepas suara. Dia tidak tertahan suara kita menyebut huruf zai. Terutama bila dia keadaan sukun atau mati atau bertasydid. Kemudian huruf ni istifal. Istifal ni bunyi rendah menurun, dia bukan tinggi, ya. Jadi kalau dia berbaris seharusnya bunyinya za, bukan za. Kalau sebut za, dia tinggilah. Za, dia rendah. Itu istifal. Infitah. Infitah, dia tidak melekat di mana kawasan atas lelangit, tak ada, di bawah aja.
Jadi kita sebut huruf zai itu, zai lidah kita stay bawah, stay put lah bawah. Dia tidak ada menaik ke atas atau memegang mana-mana lelangit yang ada dalam mulut kita. Kemudian mas. Jadi huruf zai ni kena kemas sebut dia, sebab dia bukan huruf yang tergelincir, dia kemas ketika kita menyebut dia, ya. Tak boleh kita sebut contoh qaula zur macam tu, tak boleh. Dia mesti qaula zu, mesti betul-betul bunyinya zu betul kalau bagi depan. Okey, sifat berlawan, sifat tunggal bagi zat, sod sama, cuma sin dan sod. Kalau sin bunyi seperti ulas, tu sofir dia. Kalau sod bunyi seperti angsa, als, tu. Kalau zai bunyi siulan ataupun bunyi unggasan ketika menyebut dia, bunyi lebah. Bunyi lebah. Z. Z. Kadang-kadang anak-anak kita ni dia tak tahu bunyi lebah. Kita kata z lebah. Ya ke bunyi lebah macam tu? Makna dia tak. Akhirnya saya pun tukarlah. Baiklah, kalau tak nak, tak percaya bunyi lebah, ada satu lagi bunyi lebih kurang macam lebah lah. Motor yang 1000 cc, ya. Zzz, bunyi macam tu. Jadi tu bolehlah pakai, ya. InsyaAllah. Kalau bunyi lebah tak tahu. Pergi surat yang kedua, alhamdulillah. Tuan-tuan ini kalau ikutkan dah mahir dah ni, dah banyak kali setorang mundur-mundur ni kan. Ada semakin mahir ni insya-Allah, ya, tentang huruf-huruf Al-Quraniyah ini. Alhamdulillah. Baik. Ialah nafas tertahan menyebutnya kerana kuat berpegang makhraj. Maksud jahar ialah tak ada angin, macam itulah. Okey. Nanti kalau contoh kita baca watini wazzaitun. Jangan watini wazzaitun, itu dah ada angin tu, dia tak ada angin. Dia wazzaitun. Pergi kepada ayat-ayat sebagai contoh. Yang kedua sifatnya rokhawah, dia terlepas suara kita menyebutnya. Maknanya kalau dia mati, contoh kita nak sebut dia mati, lajak bunyi azwaja, jangan tahan, ya. Kalau tahan nanti jadi az, jadi itu yang jadi z tu, timbul bunyi z, beranak tu disebabkan kita baca dalam huruf ni keadaan ialah dia rokhawah. Dia akan dia pergi az, macam tu, ya. Wazzaitun, ya. Jangan tahan, ya. Jangan azwaja wazzaitun, jangan, ya. Itu jadi bukan sifat dia. Baik. Yang ketiga sifatnya ialah istifal. Istifal ni tak terangkat lidah semasa sebut hurufnya, dia bunyi menurun. Wazan dulu, abata, itu adalah huruf yang istifal, kan. Abata za, jadi bunyinya level tu lah, abata za. Jadi kalau abata za, za dah jauh dah tu kan, abata za. Jadi bunyi istifal tu sama dia, dia punya level dia, ya. Cuba tuan-tuan sebut abata, abata, abata za, abata za. Macam tu je, ya. Jangan abataza, dah jauh kan tu, abataza, dia mesti sama level bunyi dia, ya. Itu dinamakan istifal, bunyi rendah, ya. Ada 7 lagi huruf lawan istifal namanya isti'la. Huruf qaf, huruf dha, huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghain, huruf ta. Itu huruf yang 7 yang lawan, yang lain semua rendah, ya. Ini tinggi 7 saja. Kemudian berikut ialah yang keempat, ialah infitah. Infitah ni maksudnya terbuka ruang antara lidah dan langit-langit. Maksudnya lidah tidak menyentuh langit. Kalau orang baca za, cuba tuan-tuan baca macam tu, za. Jadi za, huruf za itu lidah itu, tepi lidah menyentuh langit, tak tepat, dia za. Jadi lidah itu duduk bawah aja, tak sentuh pun mana-mana langit kita, atau gigi atas tak sentuh pun, za tak sentuh. Kalau baca za tu, tepi lidah kita akan sentuh kawasan lelangit. Itu jadi itbaq dia bukan huruf itbaq, dia huruf yang bersifat
infitah, ya, antara lidah dan langit-langit. Yang kelima ialah sifatnya ismat. Ismat ni maknanya tertegah, segera keluar ketika melafazkan huruf zai ni. Maknanya kena kemaslah, kekemasan huruf zai ni ketika kita menyebutnya. Kenapa? Kerana dia bukan huruf yang bersifat idlaq. Idlaq ada 6 huruf kan, firomin lubin itu, faromin, nun, lam dengan ba. 6 huruf ni dia senang keluar, tak payah paksa-paksa. Nak sebut huruf fa, tak payah dia fa saja, lepas je, sebab dia huruf idlaq. Tapi huruf zai nak sebut dia kena kemas, dah, tapi kena kemas dari segi sebutannya, mesti za begitu, ya. Baik, tapi jangan ditahan suara lah, tak boleh lah. Itu kadang-kadang ada huruf-huruf yang kita tahan suara, dia bukan huruf syiddah tapi kita berikan dia syiddah, jadi berbagai sebutan yang apa, tidak tepat. Namun begitu, kalau huruf-huruf ini, huruf zai ini, daripada sifat-sifat huruf yang kita bacakan ini, walaupun kita baca silap memakai sifat kepada yang lain, kan, maka bacaan itu sah, cuma dia kurang fasih saja, ya. Bacaan itu sah, ya, tidak batal. Berpegang kepada itu lama, iaitu 2 perkara saja boleh membatalkan bacaan kita. Pertama, tukar huruf, yang kedua tukar baris. Tak berlaku 2 perkara ni, insya-Allah tidak batal bacaan. Cuma kalau tidak sempurna lafaz huruf-huruf ini, maka dia kurang fasih, itu sajalah. Kalau kita nak kata kurang fasih, orang Cina dia boleh cakap Melayu, kan, tapi tengok dia kurang fasih, kan. Mana ala, kan, mana ada sebenarnya, mana ala, kan. Kita faham perkataan itu, bukan tak faham. Quran pun begitu keadaannya, bukan tak faham tapi kurang fasih, kan. Itu maksud dia. Kalau dapat kita baca Quran sefasih sebagaimana bagi Islam mengajarkan kepada para sahabat, maka ini disebut sebagai ahlul Quran yang saya sebutkan hadis yang tadi. Kita nak jadi members lah klub Al-Quran ini yang Allah tubuhkan semata-mata untuk orang yang cinta dengan Quran. Boleh tuan-tuan, ya. Itu matlamat kita sebenarnya. Baik, kita latih sikit bagi ayat. Huruf zai ini dia terlebih ke dalam daripada huruf sad. Jadi zai dalam sikit. Huruf sad ujung-ujung lidah dengan sin, sin sad, sin sad. Zai itu di belakang sikit saja daripada huruf sad, kedudukan ketika kita menyebut dia. Okey, cara sebutan dia. Baik, walaupun dia ada bunyi sifat tunggal, iaitu sifat disebut sebagai sofir, bunyi lebah itu, kan. Tengok keadaan bunyi itu kuat masa bila. Bunyi sifat itu kuat masa dia mati, dan waktu dia hidup mutakah anda mutaharrikah, ketika huruf ini berbaris, huruf zai ini, dia tidak sekuat dia punya bunyi whistle tu, bunyi apa, bunyi lebah tu, sofir tu. Jangan semua sama kuih, tak boleh lah. Za, zau, tak boleh tuan, salah tu, tak tepat, ya. Kalau dia berbaris, bunyinya tidak sekuat itu. Ada tapi tak muncul sekuat itu. Contoh sebut za, za, walizazna. Kan beza tu, bila dia mati kuat sikit, kan, walizazna. Bunyi z tu lebih sikit, kan. Zazau, walizazna minal muzni, muzazau, walizaza. Itu beza dia. Kita baca zazau walizazna minal muzni. Cuba tuan-tuan. Muzazau walizazna. Jadi kalau huruf zai itu
ketika dia berbaris, maka dia tidak kuat sangatlah bunyi sofirnya. Tapi kalau dia mati ataupun dia musyaddadah ataupun syiddah, ini bersabdu, kalau bersabdu dia kuat bunyi dia, dia terlebih lagi daripada ketika dia mati, sedikit lebih lah ya. Jangan lebih-lebih ya, jangan lebih-lebih, nanti takut dia panggil bacaan yang apa dipanggil mubalaghah ataupun bacaan itu dipanggil melampau. Bacaan ini tidak melampau ya, walaupun kita nak mengikut sifat dia, tapi dia tak adalah takalluf, berat jadi kita nak baca, tak ya. Bacaannya tetap sederhana semua, dia khafa ya, semua bacaan tu tetap sederhana saja ya, dia tak ada bunyi yang terlampau ya, walaupun kita belajar tentang sifat-sifatnya. Itu sebabnya Al-Quran ini dia wajib kita bertalaki dan musyafahah yang mutqin, guru yang mursyid, guru yang diyakini ya, supaya betul sebutannya, insya-Allah. Baik, kita tengok ayat ke belakang tu tuan-tuan. Semakin hari semakin laju tuan-tuan mengaji ya. Nak habis dah. Okey, di sini ada huruf zai yang baris atas, maddul alif dalam surah 2 kan, tapi dimulakan pertama dengan huruf zal. Jadi bezakan antara zal dengan zai, beza dia, jangan sama bunyi dia. Saya buat contoh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sila tuan-tuan. Wa idza tuliyat alaihim, tu zal, jadi kena pergi ke betul-betul zal, macam gitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh, cuba. Wa idza tuliyat alaihim ayatuh. Kalau kita baca wa iza tuliyat alaihim ayatuh, wa iza, kalau kita baca wa iza, confirm itu memang tukar tu, itu bukan zal lagi, sudah jadi zai. Dia tak boleh sama dua tu. Sekarang kita baca habis. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi za tu jelas lah, zadathum imana. Cuba. Zadathum imana. Baik. Kalau huruf zai ni begitulah keadaan dia, zadat begitu saja ya, sebab dia berbaris. Ketika dia berbaris. Tapi kalau atau bersabdu, dia lebih kukuh sifatnya, terutama sifat tunggal sofir itu ya. Bezakan bunyi zal dengan zai. Ini kebiasaan kadang-kadang dalam suratul Fatihah pun ada yang tidak berapa tepat. Kadang-kadang siratal lazina an'amta ala, itu memang syibih-syibih kuat tu. Itu zai tu. Hampir zai itu kuatlah nampaknya kan. Siratal ladzina an'amta alaihim, alladzi, keluarkan lidah pada dua celah gigi ni, itu zal. Tapi huruf zai jangan keluar lidah pula. Zai dalam keadaan yang lidah itu dia stay duduk dekat pangkal gigi sebelah bawah ya. Terus surah Tin, ini zai yang bersabdu. Zai bersabdu ni kita nak sebut dia bunyi sofir itu jelas sangat, dan bunyi-bunyi sifat yang lain juga jelas, seperti rokhawah jelas. Kenapa? Dia bersabdu.
mana-mana huruf dalam Quran kalau dia bersabdu, maka sifatnya akan jelas terselah daripada nanti, sebab kuat sangatlah, ya. Baik, macam mana bunyinya? Mari kita sebut. Wattini wazzaitun. Cuba. Wattini wazzaitun. 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 Jangan delay. Wattini jangan wazzaitun, bukan. Wattini cuba. Baik, huruf ini huruf yang jahar, mana bukan ada angin. Jangan baca wattini wazzaitun. Wazzaitun itu jadi huruf, dia ambil sifat sin masuk dalam huruf zai. Wazzaitun, bukan wazzaitun. Wazzaitun. Wattini wazzaitun. Cuba. Aiwah, itu bacaan yang sebenar, huruf zai. Jangan tukar, jangan tukar sifatnya. Tengok tu Haji Ramlana saya lebih kurang body sama, pakai jubah saya gelebeh dia pakai jubah saya kan. Kalau saya pakai jubah dia sempit, nampak macam lebih kurang sama, tapi rupanya bila pakai baju tu tak sama saiz tu. Begitulah huruf ni, kita nampak macam sama, dia sebenarnya tak sama. Dia kena perhati betul-betul. Alhamdulillah. Baik, sekali lagi. Wattini wazzaitun. Aiwah. Jadi wattini wazzaitun, tak ada dah bunyi tu. Itu sin punya, sin punya hamas tu, dah masuk tukarlah tu pakaian dia. Kemudian surah Fatir ayat 18. Ni zai yang baris bawah. Okey, ada dua. Kemudian zai kan oleh baris bawah, maka bunyinya memang nipis lah. Macam mana cara bacaan dia? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Cuba. Jadi dia baris bawah, huruf ini dia ismat. Ismat maknanya kemas dia keluar. Wala taziru waziratu. Taziru wa taziru. Wala taziru waziratu. Wala taziru wa, tak kemas itu. Seolah-olah macam idlaq itu. Huruf ini dia ismat, dia kemas, lawan pada idlaq. Jadi jelas sebutannya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Cuba. Aywa. Boleh ya? Wala taziru waziratun wizra ukhra. Aywa. Kemudian tu ayat dalam suratul An'am ayat 22. Panjang sikit. Sebenarnya nak tunjuk yang ujung tu je. Zai yang mati. Sebelumnya mematikan dia huruf yang berbaris atas. Taz'umun ya, taz'umun ya. Ayat ni panjang sikit, tak apa, kita bacalah. Ya. ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. Tak nampak tuan-tuan?
Alladzina kuntum taz'umun. Cuba. Jadi habiskan bunyilah. Taz'umun. Cuba. Jadi kita taz'umun, taz'umun. Habiskan bunyi dia kan. Taz'um. Jangan tahan. Kalau tuan tahan, taz'um dia kan jadi taz' lah. Kalau tahan suara jadi taz'umun. Maknanya dia akan berlaku dipanggil tawallud. Beranak. Kalau qalah untuk 5 huruf tu je. Tapi istilah ini dipanggil tawallud, beranak. Kalau nun dengan mim yang beranak tu dipanggil tatnin. Contoh an'amta tu jadi tatnin kalau dalam istilah tajwidnya. Kalau huruf selain daripada huruf qalqalah, selain daripada nun dan mim kita baca begini, taz'umun dipanggil tawallud, beranaklah. Kita beranakkan dia. Padahal huruf ini dia tidak begitu. Dia bunyi lajak. Taz'umun. Jadi masa kita sebut tu sabar-sabar, habis barulah kita masuk kepada huruf yang berikutnya. Okey. Sekali lagi tuan-tuan, alladzina kuntum taz'umun. Aywa. Kemudian suratul Kahfi ayat 18. Ini zai yang baris bawah. Kemudian ada maddul ya. Dia mad 2 harakat. Kalimahnya zinatul hayatid dunya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu zinatul hayatid dunya. Aywa. Jadi masa baris bawah ada mad pula. Kebiasaan kalau huruf yang berbaris bawah, apa-apa huruf sekalipun, mana ada maddul ya, dia panjang 2 harakat. Ataupun maddul ya tu menjadikan dia mad alil sukun. Contoh kan, kita matikan ada huruf yang di akhirnya, ya. Maka kedudukan bibir kita tu dia macam sengih sikit. Jadi akan ada zinatul, kena begitu. Nyengih sikit. Baris bawah yang ada maddul ni, ya ni kita sengih sikit supaya bunyi dia tepat. Jangan muka handsome macam biasa, nanti bunyi tak tepat. Ya. Contoh muka biasa ya kan baca. Al-malu wal banuna contohnya mesti begitu. Al-malu wal baninatul hayatid dunya. Sila. Begitu juga kalau yang bagi depan yang maddul waw, wal banu, muncung sikitlah wal banu, baru dia tepat ya. Yang wal banu nazi, sama je bunyi baris ya. Kemudian surah Az-Zalzalah ya, Az-Zalzalah ayat 18 ni. Masya-Allah. Ni tolong betulkan tuan-tuan, bukan ayat 18 tu. Itu semua ayat 18 jadi semua zalzalah pula tu. Aduh ya Allah. Macam mana ini main copy paste lepas tu tak tukar. Baik, nanti betulkan ya. Surah Al-Zalzalah ayat 1 dah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sila. Idza zulzilatil zilzalaha. Aywa. Jadi kalau betul dengan gurunya mutqin, macam itulah cara baca dia insya-Allah. Tak adalah ijajul cilat adalah kan.
Kalau tuan-tuan mengaji pada guru yang begitu, tuan-tuan akan baca begitulah, itu je lah. Itu sebabnya dalam keadaan talaqi musyafa'ah ni mencari guru yang mutqin, ya, yang mursyid, yang boleh kita pandu cara baca dia. Sama je bunyi iza zulzilatil ardu zilzalaha. Salah lah. Taklah iza zulzilatil, sebab yang pertama tu zal, idza, bukan iza. Baru zulzilatil ardu zilzala, boleh ya? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Cuba. Aywa, alhamdulillah. Ini surah apa? Tapi sama ada surah Qaf. Tak apa, nanti akan datang saya betulkan, insya-Allah, ya. Ini tengok kalau zai yang maddul ya dan kita matikan dengan sukun zid, ya, mazid, dia boleh baca dengan 2, 4 dan 6 harakat. Lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. 2 harakat dulu. waladaina mazid. Waladaina mazid. Mulut kita tu nyengai sikit lah, senyum sikit, ya. Waladaina mazid. Aywa. Jadi kalau bagi bawah, pastikan kita punya bibir itu macam menyeringai sikit lah, dalam bahasa kita senang faham kan, macam mana sikit, ya. Tak ada muka lawa je kan. Jadi setengah ulama Qur'an menyebutkan bahawa kalau seorang itu baca Quran mukanya lawa je, cantik je muka dia kan, baca Quran cantik. Tapi kalau mukanya tak cantik ketika dia baca Quran, kan kejap macam ni, kejap hengok-bengok kan kadang-kadang kan, maka bacaan tu insya-Allah cantik bacaan dia, ya. Sebab nak membetulkan bacaan itu, sebab baris dia tak sama kan. Kalau bagi depan dah pasti dia akan muncung, kalau bagi bawah dah pasti dia akan nyingai sikit, kalau bagi atas barulah keadaan biasa. Baris kalau di istifal keadaannya rendah bunyi dia, kalau huruf tu keadaan dia sifatnya isti'ala, bunyinya agak meninggi. Jadi perbezaan-perbezaan bunyi itu boleh melambangkan daripada ke atas, ya. Sebab itu namanya talaqi. Talaqi itu makna laqiya, itu makna kita berhadapan dengan guru lah, tengok muka betul, macam tu. Jadi tuan-tuan mengaji Quran kena tengok muka sebenarnya, jangan malu-malu tengok muka. Atau guru tu buat-buat tutup mulut lah kan mengaji kan, tak boleh, dia kena tunjuk betul, ya. Sebab apa? Sebab nak betulkan dari segi sebenar-benar sebutan makhraj huruf dan sifat itu, ya. Jadi ni kena buka lah kan, tengok mulut saja no kan, ya. Kemudian tu zai yang bersabdu, kemudian tu maddul waw dan mad arid sukun, boleh. Kalimahnya qaulaz zur itu boleh baca 2, zu tu boleh baca 2, ra mati dengan tebal tafkhim, boleh baca dengan 4, boleh baca dengan 6 harakat. Wajtanibu qaulaz zur. Cuba. Kita buat apa? 2 harakat dulu kan. Zur. Qaulaz zur. Zu dulu kan, bora mati. Qaulaz zu saja. Zu, tuan-tuan tahu zu kan? Zu, senang nyebut kan zu dah.
macam dekat jalan apa Genting Kelang tu kan, zoo, tempat taman binatang, zoo, itu kan sebut zoo je tu kan. Zai bagi depan, kalau maddul waw macam itulah sebutan dia, zoo. Akhir sekali kalau berhenti dua harakat, ra tu mati, barulah bunyi tafkhim ra. Qaulazzu. Cuba. Aywa. Kemudian kalau baca empat harakat, wajtanibu qaulazzu. Jadi hujungnya tebal lah ra tu kan, tafkhim kan. Kalau kita baca qaulazzur, nipis dia. Qaulazzur, tebal. Atau ra tu ya. Wajtanibu qaulazzur. Cuba. Aywa. Jadi tebalkan bunyi ra. Baik. Jadi saya simpulkan kembali, huruf zai ini keadaannya ialah huruf yang duduk di hujung lidah, tapi dia terlebih ke dalam sedikit. Sifat-sifatnya seperti jahar, rukhawah, istifal, infitah, ismat, itu sifat berlawanan dia. Jadi jangan pakaikan sifat huruf zai. Macam contoh jelas saya sebut tadi, watini wazzaitun, bukan wazzaitun, wazzaitun. Jadi sofir itu terkuat amat dia apabila huruf zai ini bersabdu. Bukan zai saja, kalau jumpa mana-mana huruf Quran, kalau dia bersabdu, dia punya gandaan melebihi daripada mana yang paling kuat ialah ketika dia bersabdu. Kemudian juga kita bincangkan tadi tentang zai ini, jangan sampai zai dengan zal tidak boleh beza. Bezakan antara zal dengan zai. Kenapa? Kerana kalau tak boleh beza, tak sudut makhraj dan sifatnya. Jadi kalau kita baca iza zulzilatil ardu zilzalaha, tak nampak beza dia. Idza dza yang zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, kalau kita sebut siratal ladzina, itu dzal, bukan zai. Kalau kita baca siratal lazina, pastinya bunyi seperti zai. Kalau confirm bunyi zai, betulkan insya-Allah. Itu pentingnya kita nak membezakan huruf dzal dan zai. Kesilapan selalu berlaku di sini. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan pada malam ini, mudah-mudahan tuan-tuan mendapat sedikit manfaat. Cuma saya akan betulkan balik apa surah-surah ni, insya-Allah. Saya pun dah tak ingat lah, sebab kalau ikutkan betul dah tu, tapi macam mana dia boleh, saya sendiri tak save ke apa ke, barangkali dia ada kesilapan. Mohon maaf di atas kesilapan ini. Saya akan betulkan pada masa akan datang, insya-Allah. Sila tuan. Kalau ro bagi ro tu bagi bawah, dia tebal juga. Dia kalau nipis tu, kalau sekiranya dia bagi bawah sebelum, contoh seperti apa, kalau zai dzal nadhir kan, tu panduan dia begini. Kalau jumpa maddul ya, ada ra akhir dia, maka nipis. Contoh seperti nasir, nipis. Sebab sebelum ra itu mati, kita matikan huruf yang sebelumnya adalah maddul ya, mad dengan ya, basir, tebal jadinya, tidak. Tapi kalau selain daripada tu, contoh bagi atas kan, contoh contoh
bunyi tebal ataupun bunyi tafkhim, ataupun bagi depan maddul waw, qawlazu, tebal, tebal bunyi ra tu, okey, tak nipis ya. Jadi tebal nipis ini pun kita kena apa, kena kadang kita tahu dia tebal, dia nipis dari segi hukum, tapi bunyi dia tak pasti tebal ke nipis ya. Pastikan bunyinya tebal betul. Contoh macam zur itu qaulazu, ra tu yang tebal, jangan zu tu tebal, qaulazu bukan, qaulazu, ra saja yang tebal ya. Boleh ya, boleh. Alhamdulillah. Jadi saya percaya, saya nak berhenti setakat kita buat ini. Apa yang kita latih ini boleh kita dapat mengambil di sudut makhraj dan sifat huruf zai pada malam ni. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim, irhamna. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Wa sallallahu ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.